Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahawa barang siapa yang mengerjakan amal soleh, lelaki atau perempuan, dalam keadaan beriman, maka Allah akan berikan kehidupannya yang baik. Atas semangat dan tema inilah kami bawakan kepada anda siaran secara langsung Forum Perdana Ehwal Islam yang bersiaran dari Dewan Perdana Nur, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Para hadirin sekalian, tanggal 8 Mac setiap tahun diisytiharkan sebagai Hari Wanita Sedunia. Pada tanggal 1909 berlaku satu rusuhan besar dalam lembaran sejarah di Amerika yang mana menuntut hak-hak wanita. Setahun selepas daripada itu, Persidangan Sosialis Antarabangsa telah mengisytiharkan 8 Mac setiap tahun diisytiharkan sebagai Hari Wanita Sedunia, diambil daripada tarikh Revolusi Rusia. Namun persoalannya, apa pendirian Islam kepada hak-hak wanita? Adakah hak-hak wanita sedia ada tidak mencukupi? Dan bagaimana pula isu-isu moral, isu-isu sosial yang dikaitkan dengan wanita? Dan ada pihak yang mengatakan bahawa jika lelaki berjaya itu dikagumi, tetapi jika perempuan itu berjaya diragui. Ini mesti kat rumah Queen Control. Sabar-sabar, jangan marah dulu. Semua persoalan ini kami akan rungkaikan dalam durasi 60 minit Forum Perdana Ehwal Islam. Jom kita buka lembaran pada malam ini dengan segmen bingkisan. Peranan wanita dalam sistem kekeluargaan bukanlah semata-mata untuk menjaga makan minum, kesihatan dan keselesaan keluarga, tetapi yang utama ialah untuk mendidik, mengasuh dan membimbing. Didikan itu akan memberikan manfaat kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara secara keseluruhannya. Watak, kepribadian anak-anak terletak sebahagian besarnya di atas isi dan cara pendidikan yang diberikan. Tangan yang menghayun buayan ini juga tidak boleh dinafikan peranannya sebagai penyumbang kepada pendapatan keluarga dan masyarakat. Pengiktirafan peranan wanita dalam memberi sumbangan kepada negara telah bermula berabad lamanya. Oleh itu, dalam membuat pengimbangan antara melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan urusan rumah tangga serta membantu pembangunan negara, wanita mestilah benar-benar mengetahui takat kemampuan maksimum yang dibolehkan di samping mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita soleha. Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillah, begitulah tadi segmen bingkisan sebagai suluhan bagi perbincangan Forum Perdana Ehwal Islam kita malam ini. Dan forum kita dianjurkan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bersempena dengan Hari Wanita Sedunia dan dibawakan oleh Bank Islam Malaysia Berhad dengan kerjasama JAKIM dan juga RTM. Bagi anda yang menonton kami melalui TV1, anda juga ada pilihan lain untuk menonton secara FB Live di Facebook Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM maupun live streaming di myclick.rtm.gov.my. Baiklah para hadirin sekalian, jom kita berkenalan pula dengan dua orang panelis yang akan membidas ke semua soalan-soalan yang akan saya ajukan sebentar sahaja lagi. Saya perkenalkan di sebelah kiri saya iaitu yang berbahagia Datuk Ustazah Nur Hafizah binti Musa. Apa khabar Datuk? Baik, Alhamdulillah Ustaz. Selamat Hari Wanita. Masya Allah, terima kasih. Subhanallah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustazah. Ya, saya. Baik, bergandingan dengan yang bahagia Datuk Ustazah pada malam ini iaitu yang berbahagia Ustazah Asma binti Harun. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Wanita juga. Selamat menjaga wanita juga. Saya pernah tak ada selamat Hari Lelaki kerana setiap hari itu adalah Hari Lelaki. Subhanallah.
Apabila kami tampalkan poster program ini di Facebook, ramai mengatakan ini gandingan panelis yang ditunggu-tunggu. Seronok dengan mereka berbicara dengan suaranya yang lembut dan pengisiannya yang begitu deep. Jadi malam ni anda boleh share, ramai-ramai tag teman-teman anda. Mudah-mudahan lebih ramai dapat manfaat program kita pada malam ini. Baik, saya nak mulakan perbincangan dengan yang berbahagia Datuk Ustazah terlebih dahululah. Tajuk kita hari ini adalah mencari Khadijah. Jadi ramai persoalan bincang, siapa Khadijah yang kita maksudkan? Tentulah kepada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah binti Khuwailid. Namun yang bagi Datuk, banyak orang bila berbincang tentang Khadijah, temanya adalah perigi cari timba. Ini bab yang diminati apabila berbicara tentang sosok Khadijah. Namun mungkin Datuk boleh uraikan kepada kita, apa istimewanya Khadijah dan kenapa ia perlu menjadi idola bagi muslimah? Silakan Datuk. Masya Allah, terima kasih Ustaz Hariri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idha radita, wa lakal hamdu ba'da rida. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih Ustaz Hariri yang dihormati dan dikasihi Adinda Ustazah Asma Harun. Masya Allah, kita baru saja bertemu dan bertemu lagi Ustazah. Alhamdulillah. Seterusnya semua para penonton, tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menyaksikan kami di Forum Perdana Ahlul Islam pada malam ini. Sebenarnya sebelum pergi lebih jauh ada satu pantun Ustaz ya. Ya. Nak bagi kepada penonton kita insya-Allah. Nanti insya-Allah Ustaz Hariri tolong jawabkan. Ya, pantunnya berbunyi, Mekjah jual budu, yang nama Khadijah I love you. Sebab ramai yang nama Khadijah tersedak-sedak ni. Ya, Mekjah jual budu tu I love you too, dia kata. Oh, Masya Allah. Penonton lah jawab. Okey. Okey, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, bila bercakap tentang Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid, sebenarnya jujur saya katakan saya tak nampak, saya tidak melihat soal pergi cari timba. Ya, mungkin itu yang last sekali Ustaz. Ya. Sebab bila kita menyebut tentang Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid, Masya Allah, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini adalah sosok tubuh, ini adalah satu orang peribadi, wanita ataupun muslimah yang diberikan pelbagai nama, jolokan dan gelaran. Tengok dalam kitab Arab Ustaz Hariri, rasanya ada tak jumpa nama jolokan Sayyidah Khadijah pergi cari timba? Tak ada. Macam tak ada Ustaz ya. Itu macam kita je kan ya. Subhanallah, datang dengan macam-macam nama gelaran. Dan setiap nama gelaran itu mewakili mumayyizat, ciri-ciri yang ada pada Sayyidah Khadijah. Contoh tuan-puan, Sayyidah Khadijah digelar sebagai Tahirah, wanita yang suci, wanita yang murni, yang luhur. Dan dia mendapat gelaran Tahirah di tengah-tengah beliau merupakan seorang usahawanita, usahanita, businesswoman. Cuba kita tengok tuan-puan sekalian, hari ni dalam dunia perniagaan, ya, ini kalau kita nak tengok, nak relate pada hari ni ya Ustaz ya, dalam dunia perniagaan, bila sebut tentang alam perniagaan dengan teknologinya dan sebagainya, agak-agak nak mencari kualiti tahirah itu susah ataupun mudah. Kadang-kadang ada orang atas nama nak berniaga ya Ustaz, tak kira dah macam mana rupanya dekat depan apa kamera tu. Ya. Ya, macam mana lenggak-lenggoknya. Macam-macam lah. Ya, tuan-puan sekalian, kita sama-sama maklum, tak perlu Ustazah nak mendedahkan satu persatu. Lalu kita lihat bahawa ini adalah ikon terbaik, Masya Allah, yang digelar sebagai Sayyidat Nisa'i Quraisy, digelar sebagai Afdalu Nisa'i Ahli Jannah, seutama-utama wanita ahli syurga. Beliau merupakan seorang peniaga. Ya, kalau kita nak tengok, sebab kita sekarang bercakap pada zaman hari ni, tuan-puan sekalian, tak naklah kita hanya menampilkan, hanya menyebut tentang wanita yang hanya semata-mata duduk di rumah. Walaupun itu juga ada kemuliaan yang tersendiri ya Ustaz ya. Tapi kita bercakap pada realiti. Wanita dah ke depan, wanita dah keluar, wanita bagi sumbangan, wanita berniaga. Apakah atas nama zaman, tuan-puan sekalian? Lalu kita rasakan, alah susahlah Ustazah, tak mungkin kot. Ya, nak betul-betul jadi tahirah, jaga kehormatan betul-betul.
Subhanallah, Khadijah tuan-puan, Khadijah Al-Kubra. Khadijah telah menunjukkan dia berniaga, melaksanakan sistem perniagaan mudharabah, iaitu dia tanamkan modal dan orang lain mengusahakan. Dia menunjukkan bagaimana keluran hatinya dalam perniagaan tersebut. Dan subhanallah sahabat-sahabat, kalau kita nak mencari ikon, rasanya kalau mencari ikon orang hidup ni, dia belum ada jaminan dan belum ada kepastian ke mana dia akan pergi selepas dia mati. Tapi Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid adalah seorang yang telah dijamin syurga. Khairu nisaiha Maryam ibnatu Imran wa khairu nisaiha Khadijah, yang Nabi sebut. Ia telah dijamin syurga tuan-puan sekalian. Bahkan beliau adalah sosok tubuh yang telah mendapat salam daripada Allah Azza wa Jalla. Kita kalau imam masjid wilayah ke salam pun dah seronok dah Ustaz. Ya, katalah lepas 2-3 minggu dah ada orang jumpa Ustazah kata Ustaz hari ni kirim salam, tu pun dah seronok. Dan alhamdulillah silaturahim. Tapi ini Allah menyampaikan salam. Jibril sampaikan kepada Nabi SAW ketika mana melihat Khadijah membawa bekal kepada Nabi Muhammad SAW. Apa Jibril kata? Fa aqri'ha min rabbiha salam. Bacakan kepadanya assalam. Bahkan ulama kata apa? Boleh je nak kata baligha min rabbiha salam. Boleh nak kata sampaikan. Tapi digunakan kat sini fa aqri'ha, bacakan. Supaya tak nampak macam ada apa perantara ke apa. Wa bashirha bi baitin min qasabin la sakhaba fiha wala nasab, dan berikan khabar gembira kepadanya ia dengan rumah istana yang Allah binakan dalam syurga yang tidak ada lelah dan kesusahan lagi. Masya-Allah tuan-puan, mencari ikon dalam hidup, maka yang terbaik adalah Khadijah Al-Kubra. Masya-Allah, itulah antara keistimewaan. Banyak lagi sebenarnya kemuliaan yang diberikan, namun ini sebahagian kecil yang boleh kita rungkaikan, yang boleh kita belajar. Baik, saya nak pergi kepada Ustazah Asma juga. Bila kita tengok dalam dunia ini, sunatullahnya ditakdirkan bahawa ada 2 jantina, lelaki dan perempuan. Dan lelaki dan perempuan ini kalau kita tengok dalam Malaysia ini, macam-macam bahasa disebut. Kalau pergi ke Terengganu dia sebut benda laki puang, dia kata. Betul. Kalau pergi ke Perak dia panggil Yok Yong. Tapi kalau pergi ke utara dia panggil Mak Hang, Pok Hang. Tak kisahlah apa pun sekalipun. Menceritakan bahawa wanita melengkapkan lelaki. Soalan saya, sebagai ikon muslimah Khadijah binti Khuwailid, apa sumbangan Khadijah kepada perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ustazah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Terlebih dahulu terima kasih kepada Ustaz Moderator Al-Fadil Ustaz Hariri. Seterusnya panel bersama yang dihormati Al-Fadilah Datuk Dr. Ustazah Nur Hafizah Musa, serta para penonton yang berada di rumah, ibu ayah, muslimin muslimat, anak-anak sekalian. Alhamdulillah, satu soalan yang sangat baik bagi kita menjawab berkenaan dengan tajuk kita pada malam ini, iaitu mencari Khadijah. Kita nak mencari Khadijah di mana sebenarnya? Kita perlu mencari Khadijah dalam diri kita, dalam diri anak-anak perempuan kita. Kita mencari Khadijah kalau bagi lelaki dalam diri isterinya, dalam diri seorang ibu. Subhanallah, kita sedang membicarakan tentang seorang wanita yang disebutkan oleh alim ulama di antara isteri-isteri Nabi satu-satunya yang tidak pernah menyakiti hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeza dengan isteri-isteri Nabi yang lain, ada yang mendatangkan ataupun menguji kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sedang membicarakan tentang sosok tubuh wanita yang bukan kita tidak boleh contohi. Maksudnya ia bukan di kalangan wanita yang luar biasa. Dia adalah wanita biasa seperti kita, yang mempunyai naluri kewanitaan yang sama, yang juga rasa penat dan rasa sedih apabila berhadapan dengan derita, ujian, sakit dan sebagainya. Sosok tubuh yang exactly sama seperti kita. Subhanallah. Namun asbab Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid ini
seorang wanita yang mengoptimumkan segala fitrah ciptaan Allah terhadap wanita. Lalu ibunda kita Sayyidatina Khadijah menggunakan kelembutannya, kasih sayangnya, kesetiaannya, pengorbanannya, sifat memahami yang sangat luar biasa. Sebab itu bila kita ceritakan tentang Sayyidatina Khadijah, tuan-puan sekalian, jangan kita membayangkan hanya satu kisah, satu kedudukan yang kita tidak mampu menggapainya. Subhanallah, Sayyidatina Khadijah diangkat wanita mulia kerana sifat-sifatnya, akhlaknya, yang mana kita sebenarnya ada kadar yang kita mampu untuk capai. Mungkin tak akan mampu seperti mana Sayyidatina Khadijah, tapi kita boleh berusaha. Sebab kita bimbang cerita-cerita tentang ibunda kita ini hanya sekadar kisah, tetapi kita tidak berusaha untuk menjadi seperti mana ibunda kita. Subhanallah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, menjawab soalan tuan moderator kita, untuk kita lebih mengenali ibunda kita, Sayyidatina Khadijah adalah seorang wanita yang telah bernikah 2 kali sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini membawa maksud ibunda kita adalah seorang janda. Wanita yang pertama bertakhta di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik manusia adalah seorang wanita janda anak 3. Bila kita bercakap tentang ibunda kita Khadijah, dia memberikan satu contoh wanita ketika zaman solonya, ketika zaman remajanya. Jika kita baca sirah Sayyidatina Khadijah, seorang wanita gadis yang cergas, yang sangat menjaga maruah dirinya, sangat suka mempelajari ilmu-ilmu dan sebagainya. Dah mula berjinak dalam dunia perniagaan daripada zaman mudanya. Kemudian Sayyidatina Khadijah bernikah menghadapi kematian suaminya. Kemudian bernikah kali kedua melalui proses penceraian. Sebab itu kalau kita ceritakan tentang sosok tubuh ibunda kita Khadijah, ia merangkumi contoh semua wanita. Mungkin ada orang menyebutkan Sayyidatina Khadijah isteri yang solehah. Lalu kita orang muda yang solo kata tak ada kaitan dengan dia, nanti dah nikah esok baru boleh contoh Khadijah. Tidak. Dan kepada janda-janda di luar sana, mungkin dari sudut pandangan Melayu kita kan, Ustaz Hariri, janda ini ada kadang-kadang ada kedudukan dihina, dipeli dan sebagainya. Tapi bagaimana sosok tubuh ibunda kita ketika dia menjadi janda? Dia digelar At-Tahirah. Pada zaman Arab Jahiliyah yang menghina wanita, tetapi dia diberi gelaran Ratu Mekah dan diberi gelaran wanita yang suci. Dan apabila dikaji tentang kepribadian ibunda kita ini, kerana memiliki sifat ketegasan, menjaga pergaulan, menjaga komunikasi, pandai membawa diri. Sebenarnya status janda ataupun ibu tunggal, ia tergantung bagaimana pembawakan diri kita. Walau apapun status, kalau wanita itu adalah al-mar'atu salihah, tetap akan ada kedudukan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian subhanallah, cuba bayangkan sebagai seorang isteri kepada seorang nabi, subhanallah. Dan kita tahu satu-satunya wanita yang pernah hidup sebelum zaman kenabian Sayyidatina Khadijah. Kemudian menjadi nabi. Subhanallah. Proses yang paling mencabar adalah proses daripada manusia biasa. Rasulullah SAW memang luar biasa pun daripada kecil, tetapi proses menjadi Nabi SAW. Dan ketika itulah ibunda kita mewakafkan segala hartanya, bahkan dirinya, subhanallah, untuk perjuangan dan menunjukkan kesetiaan tiada belah bagi kepada suami yang tercinta Nabi Muhammad SAW. Wallahu alam. Terima kasih Ustazah, Masya Allah. Saya bila dengar penerangan Ustazah tadi, bila sebut Khadijah adalah milik semua status wanita, saya tengok anak dara, ibu tunggal segar balik Ustazah dengar forum tadi. Masya Allah, bagus. Kita nak berbincang tadi tentang Khadijah. Selepas ini kita nak bincang pula isu-isu wanita dalam semasa. Namun bila petang tadi saya cuba mencari tentang wanita dan emosi, Datuk tahu apa gambar yang keluar? Ni gambar ni. Gambar dua wajah wanita. Masya Allah. Apa kaitan isu wanita dengan karikatur wanita ini? Yang Semuanya banyak kami tanya, akan Ustaz. bincangkan sesaat lagi.
Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi di siaran-siaran langsung Forum Perdana Ehwal Islam bersempena dengan Hari Wanita Sedunia 2021 yang dianjurkan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dari Dewan Perdana Nur Putrajaya. Dan kita masih lagi membincangkan tajuk kita Mencari Khadijah bersama dengan dua orang panelis. Baik, saya nak kembali semula kepada yang bagi Datuk Ustazah. Tadi gambar yang saya angkat tadi, saya ingat gambar ini biasa kita tengok tentang superwoman. Iaitu boleh bekerja sebagai ibu dan boleh bekerjaya. Dia ada 8 tangan. Ha? Dia Dia ada 8 ada 8 tangan. Bahkan ada banyak 12 tangan. 12 kerja dalam satu masa. Cuma saya nak kaitkan sedikit tentang emosi ibu, emosi wanita. Dan saya nak kaitkan dengan kesihatan mental. Kalau ikut laporan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, penyakit mental ini kedua tertinggi selepas daripada penyakit jantung. Walaupun ramainya lelaki tetapi wanitanya ada. Cuma saya nak tanya kepada yang bagi Datuk, bagaimana kita nak urus emosi wanita yang selalu dikaitkan dengan wanita ini dengan kesihatan mental supaya mereka dapat mengurus keluarga, kerjaya dengan baik? Datuk. Baik Ustaz, insyaAllah saya cuba jawab. Dan jawapan tu saya tetap nak bawa juga pengaruh ataupun teladan yang ditunjukkan oleh Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid. Sebab tajuk kita adalah Mencari Khadijah. Betul. Sahabat-sahabat sekalian, ya, wanita ni mungkin banyak pertanyaan dalam fikiran dia. Ya, boleh berfikir macam-macam. Masya-Allah, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Sampai pernah ada seorang pelawak, tuan-puan, ya, ustaz, dia tunjukkan kalau fikiran ataupun akal perempuan ni masuk binatang ke serangga ke apa, mesti sesat, tak jumpa jalan keluar. Itu lawak dia lah, ya. Tapi kalau kepala orang lelaki berdengung nanti bunyi, ya. Sebab apa? Kosong. Tapi itu lawak dia, ya Ustazah. Tak saya tengah fikir apa lawak nak bidas nantinya. Tak apalah, nak bagi kerja sikit pada moderator untuk bidas. Tapi nak gambarkan memang benar, sebagai seorang wanita saya mengakui bahawa Masya Allah, ya, terlalu banyak yang difikir dan kita fikir itu dengan jiwa, dengan perasaan. Dan mungkin itu ada satu potensi yang baik, yang besar, ya, untuk menjadi wanita yang insya Allah mudah-mudahan lebih baik. Tapi kita kembali kepada soal emosi dan kesihatan mental tadi, ya. Kalau kita lihat sahabat-sahabat, ya, muslimin-muslimat, tuan-puan sekalian, kepada kehidupan Sayyidatuna Khadijah, kita akan dapati kepada satu kehidupan yang penuh dengan cabaran. Penuh dengan cabaran. Ya, Masya Allah, tadi telah pun Ustazah Asma sebut, ya, macam mana ada fasa jadi ibu tunggal, ya, jadi janda, uruskan anak-anak Sayyidatuna Khadijah ni ramai, ya, uruskan anak-anak. Kemudian ada fasa alam perniagaan, Masya Allah, bersaing dalam perniagaan dengan apa ni, orang yang otai-otai perniagaan di kalangan orang-orang besar kafir Quraisy, tuan-puan sekalian, dan di peringkat level antarabangsa. Tuan-puan rasa benda tu tak perlu fikir ke? Ya, ataupun main bagi-bagi modal je. Kena fikir, pasti kena berfikir. Masya Allah, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian masuk kepada fasa perkahwinan dengan Nabi SAW. Ya, dan kemudian masuk kepada fasa Nabi kita, ya, SAW, berkhalwah dan beruzlah. Subhanallah, berapa banyak kitab yang mengatakan, ya, asbab ataupun salah satu perkara yang menyebabkan Nabi, ya, mudah sangat untuk berkhalwah, ya, 6 bulan, 3 bulan, dan benda tu makan masa hampir 3 tahun, tuan-puan sekalian. Antara asbabnya ialah kerana Allah merezekikan kepada baginda Nabi SAW Khadijah bintu Khuwailid yang memberikan sepenuh kerjasama, ya, dan beliau boleh menguruskan rumah tangga dengan penuh kematangan. Benda tu cabaran. Kemudian, ya, ketika mana fasa nubuwah Rasulullah SAW, kita lihat, ya, Khadijah menempuh macam-macam cabaran yang untuk Ustazah ringkaskan, ya, ada beberapa perkara. Yang pertama, di mana letaknya, ya, di antara keistimewaannya, yang pertama adalah keyakinan yang ada pada Khadijah bintu Khuwailid. Kadang-kadang kita banyak tugas, tuan-puan, ya, macam-macam nak fikir, soal anak, soal kerja, soal macam-macam lah dalam fikiran kita, ya. Vaksin pun kita kot yang fikir, kan, ya? Semua macam-macam kita fikir, Masya Allah. Tapi tuan-puan sekalian, jangan fikir kosong. Biar fikiran kita datang daripada keyakinan kita, ya, kepada Allah Azza wa Jalla.
Itu tentang keyakinan, ya, bahawa Allah tidak pernah mensia-siakan. Tengok macam mana kata-kata Sayyidatina Khadijah ketika mana Nabi sebut laqad khasyitu ala nafsi, aku takutlah pada diri aku lepas pada cerita peristiwa di Gua Hira. Apa jawab Khadijah? Kalla wallahi ma yukhzikallahu abada. Allah tidak akan mensia-siakan kamu selama-lamanya. Tengok, bercakap dengan nada seorang wanita yang lembut tapi Masya Allah memiliki keyakinan dan kecekalan. Kedua, tuan-puan, Khadijah bintu Khuwailid ada kefahaman tentang kehidupan. Kefahaman dan ada kemahiran terhadap skill. Nak jaga anak macam mana, uruskan suami macam mana, perjuangan macam mana, berniaga macam mana. Dengan kefahaman dan kemahiran ini, kita lebih terurus dari segi emosi, mental dan sebagainya. Yang susah bila kita menyahut cabaran, banyak tugasan tapi tak faham, tak mahir, tak ada pengalaman, tak cari ilmu, itu yang jadi susah. Yang ketiga, tuan-puan sekalian, kita melihat pada sosok Khadijah bintu Khuwailid, wisdom of Khadijah, kebijaksanaan yang ada pada Khadijah. Ya, dia sangat bijaksana menguruskan segala tanggungjawab. Dan terakhir sekali, benda paling penting tuan-puan sekalian, kita nak urus emosi, urus mental, husnuzan lah dengan Allah dan Rasul. Husnuzan, husnuzan. Cabaran datang, husnuzan dengan Allah, yakin dengan Allah, insya-Allah Allah akan permudahkan urusan kita. Wallahu a'lam. Ada 4 perkara: keyakinan, kecekalan, kefahaman dan kemahiran, bijaksana dan husnuzan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya nak pergi kepada Ustazah Asma. Ustazah, isteri saya ni dia peminat Ustazah. Satu hari tu dia hantar potongan klip ceramah Ustazah. Saya bila si hantar berdebar juga. Ya, mesti ada sesuatu mesej. Jadi saya tengok, Ustazah sebut, dia kata dalam tubuh manusia ada 4 unsur. Ada jasmani, rohani, intelek dan juga emosi. Dan Ustazah sebut juga bahawa apabila unsur rohani itu kuat, maka dia akan boleh mempengaruhi unsur jasmani, intelek dan emosi. Mungkin Ustazah boleh hurai lanjut dalam soal bagaimana kita nak menjaga kesihatan mental dan unsur rohani ini dapat membantu. Ustazah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang mati Allah sekalian, jika kita perhatikan pada batang tubuh kita, kita mempunyai 4 unsur yang asas. Yang pertama, unsur rohani. Ini adalah unsur yang paling kuat, yang mana roh kita ini kekal, bermula daripada alam roh, kemudian alam dunia, kemudian alam barzah, kemudian ke alam mahsyar. Masuk dalam alam barzah pun roh yang masih lagi wujud. Subhanallah. Jadi unsur yang kedua yang kita nampak pada zahir, iaitu tubuh badan kita ini, tangan, mata dan semuanya. Kemudian unsur yang ketiga iaitu unsur mental yang telah disebutkan oleh Al-Fadilah Ustazah. Kemudian unsur yang keempat iaitu unsur emosi. Maka setiap hari para wanita, subhanallah, dan lelaki juga, kita perlu memberikan perhatian kepada 4 unsur ini dan memberi makan kepada 4 unsur ini secara seimbang. Sebab ramai di kalangan kita yang memberikan lebih perhatian kepada unsur fizikal, kecantikan, luaran dan sebagainya, tetapi dilupakan kadang-kadang itu tak beri makan seimbang kepada unsur rohani. Saya nak menjawab persoalan ini, subhanallah, berkenaan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila diadukan keletihan, kelelahan menguruskan rumah tangga oleh anak andanya yang tercinta, iaitu Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, anak anda kepada imuda kita Sayyidatina Khadijah. Subhanallah. Ketika Sayyidatina Fatimah mendengar Rasulullah sebaik pulang daripada satu perang, membawa pulang juga bersama tawanan perang di kalangan wanita. Subhanallah. Lalu Sayyidatina Fatimah pergi bertemu dengan ayahandanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu meminta seorang pembantu dan mengadukan kelelahannya menguruskan rumah tangga. Tuan-puan sekalian, kelelahan pada zaman ini bukan biasa-biasa, bukan biasa-biasa. Sebab hari ini kita beras dah sampai siap. Bayangkan zaman tersebut perlu diuli, kita sebut apa ya? Maksudnya kalau gandum tu sampai yang bukan gandum siap. Okay. Maksudnya biji tu, kan? Perlu diuli, perlu dikupas. Allahu Akbar. Sampai tangan itu keras. Dan kita tahu Sayyidatina Fatimah juga menguruskan urusan hal ehwal rumah tangga dengan begitu berat ketika Sayyidatina Ali pergi berjihad, pergi medan perang berbulan-bulan dan sebagainya. Sebab itu dikhabarkan di satu riwayat ketika Sayyidatina Fatimah meninggal dunia, ketika dimandikan, subhanallah, ada kesan lekuk pada bahu, pada tulang, kerana mengangkut air daripada jarak yang jauh, memberi makan kuda dan membesarkan anak dan sebagainya. Allahu Akbar.
Ketika itu Rasulullah SAW menjawab kepada Sayyidatina Fatimah, "Wahai anakku, maukah aku mengajarkan satu amalan yang mana ia lebih baik daripada pembantu?" Subhanallah. Jika kita perhatikan amalan ini, sedangkan Rasul boleh memberi seorang pembantu kepada anak-anaknya, menunjukkan di sini amalan rohani ia lebih hebat, lebih kuat jika diamalkan dan dijadikan istiqamah daripada kekuatan zahir. Kadang-kadang kan Ustaz Hariri, kita nampak lelaki sadar, tapi nak basuh pinggang pun tak larat, nak jemur kain pun tak larat. Maksudnya kekuatan yang sebenar itu bukan pada fizikal. Sayyidatina Fatimah walaupun dah kena penat sekalian, begitu sekali Rasul memberikan satu amalan, "Wahai anak-anakku, sebelum kamu tidur, maka bacalah zikir Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, mencukupkan 100 kali." Hadis yang sahih. Maka wahai Fatimah, ia lebih baik daripada seorang pembantu. Jangan bertanya, "Bagaimana Ustazah? Saya stres tu, saya ada banyak masalah." InsyaAllah, cuba amalkan. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu sebelum tidur, baca 3 zikir ini. Mudah-mudahan selepas itu Allah hantarkan pertolongan. Allah berikan tubuh badan yang sihat, kecergasan akal fikiran. Dan kita tidak tahu bagaimana Allah akan membantu kita melalui 3 zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Yang lelaki sadar tadi, memang kita tak basuh pinggan mangkuk, kita masuk periuk, belanga, angkat gas yang berat-berat, Ustazah. Berat kita beli kot. Tapi Ustaz tak sadar, Ustaz tak sadar, Ustaz tak basuhlah. Sabar. Amboi, yang dalam Facebook bukan main komen lagi ya. Saimah Ismail, terima kasih. Ami Johar, Nur Farisa Sahab, Atikah Mahmad, Siti Fatimah Muhammad Nur, terima kasih kerana menonton dan menitipkan komen. Anda boleh berikan soalan anda di ruangan komen. Nanti saya cuba cari waktu commercial break soalan yang terbaik untuk saya ajukan kepada panel. Kita berhenti rehat seketika. Alhamdulillah, kita bertemu semula di Forum Perdana Ehwal Islam yang kami bawakan secara langsung dari penganjurnya Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bersempena dengan Hari Wanita Sedunia. Baik, sebagaimana saya janjikan, saya nak pilih salah satu soalan yang dititipkan di ruangan komen di live Facebook. Sekejap ya, saya cari. Okey, saya nak pilih Mama Amni Iris. Okey, boleh kita paparkan soalannya daripada Mama Aimi Aris. Dia kata, jika seorang wanita pernah jatuh, contohnya gagal dalam rumah tangga, hilang pekerjaan atau menghadapi cabaran getir dalam kehidupan, apakah yang harus dilakukan untuk bangkit kembali? Okey, ini soalan daripada Mama Amni Iris. Oh, dahsyat nama Mama pun. Ini mungkin Datuk boleh, ialah, setiap orang ada kisah dia sendiri, laluan hidup masing-masing. Ada yang diuji dengan keluarga, ada yang diuji dengan perniagaan, ada yang pernah putus cinta, hilang pekerjaan dalam pandemik ini. Mungkin Ustaz Datuk boleh kongsikan bagaimana untuk bangkit kembali sebagai seorang wanita persis Khadijah tadi. Silakan Datuk. Baik, kepada semua wanita muslimah di luar sana yang pernah kecewa, pernah gagal, pernah melalui kehidupan yang sangat mencabar, pernah jatuh, pernah berdosa, pernah buat silap dan segala-galanya. Pesanan daripada saya ialah love yourself. Cintailah diri anda. Ya, kasihilah diri kita. Ya, be kind to yourself. Buat baiklah pada diri kita. Ya, bukan suruh buat baik pada orang ni. Nanti dulu. Sebab kalau kita tak boleh buat baik pada diri kita, macam mana kita nak buat baik pada diri orang lain? Sedangkan, apa Nabi sebut? Tidak akan sempurna iman seseorang hinggalah kamu mencintai kebaikan kepada orang lain seperti mana kamu mencintai kebaikan kepada dirimu sendiri. Tuan-puan, para sahabat, para muslimah, para wanita, jangan rosakkan hidup kita kerana kita tak bangkit, kerana kita kecewa. Perjalanan kita sangat panjang dan kita akan berhadapan secara sendiri
di alam barzakh, di padang mahsyar, ya, dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Kita bangkit, kita kecewa, kita buat benda yang maknanya mungkin menyalahi syarak yang sehari-hari, ya, mungkin tak ambil makan pil ke racun ke apa, iyazubillah. Dia lepas tu tak ada semangat nak didik anak, tak ada semangat dah untuk bangkit. Sebenarnya kita merosakkan diri kita sendiri. Padahal sahabat-sahabat semua, wahai para wanita, potensi yang ada pada kita, pada kalian terlalu besar, terlalu banyak. Dan hidup ni bukan di dunia semata-mata. Saya nak sharekan satu kisah yang saya dengar daripada Syekh Al-Mughamisi. Ya, beliau ceritakan sahabat-sahabat tuan-puan, seorang perempuan, ya, seorang wanita tua yang malam-malam, siang selalu mendatangi majlis ilmu dekat masjid. Pendek cerita, satu hari beliau keluar daripada masjid tersebut, ya, kemudian qadarallah dilanggar oleh kenderaan. Aksiden. Bila aksiden, tuan-puan sekalian, apa kata orang yang angkat, apa kata doktor kat hospital yang menguruskan, nurse yang mengiring semua, semuanya sepakat mengatakan yang mereka hanya mendengar daripada wanita tadi adalah perkataan Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Ya, sampailah ke akhir hayatnya, tuan-puan sekalian, masih lagi mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Subhanallah. Bila dia telah meninggal dunia, apa kata anak dia? Kemudian rumah saya didatangi oleh macam-macam orang yang nak berkongsi dengan saya kesedihan mereka terhadap kehilangan ibu saya. Yang datang adalah ibu-ibu tunggal, anak-anak yatim, orang-orang susah yang mengatakan dulu ibu kamulah yang masakkan makanan untuk kami. Dia datang orang masjid bagi tahu dulu ibu kamu tiap-tiap kali datang kelas pengajian tak pernah datang dengan tangan kosong. Dia akan masak dulu di rumah. Dia akan bawa buah-buahan, dia akan buat macam-macam. Ya, Masya Allah, pernah sekali kata orang yang lain, ya, dia kata apa? Pernah sekali dia kata ibu kamu menanggalkan emas terakhir pada tubuh dia, dan dia kata ini emas terakhir yang saya ada, saya jual sebab apa? Saya nak berikan, ya, bantuan kepada anak yatim tadi. Tuan-puan sekalian, lihat potensi yang besar untuk kita jadi orang baik. Ya, bukan larut dalam kegagalan, ya, dalam kedukaan, kekecewaan. Sedangkan Masya Allah, tuan-puan boleh jadi orang baik. Wa ahsinu kama ahsanallahu ilaik. Buat baiklah seperti mana Allah telah buat baik kepada kita semua, ya, kepada diri kalian. Sahabat-sahabat sekalian, satu kisah lagi Ustaz kalau boleh. Ya, boleh dibagi masa sikit kan, ya. Ada seorang hamba Allah, dia bermadu. Jadi minta maaf, ya, memang cerita dia macam tu, ya. Dia bermadu, ya, ada isteri pertama, ada isteri kedua, ya, Ustaz, ya. Tajuk poligami lain kan. Apa, ya? ini hari wanita, silakanlah Datuk. Ya, minta maaf. Tapi cerita tu kita nak ambil dari sudut yang lain, ya, tuan-tuan semua, ya, di rumah. Okey, dia bermadu. Masya Allah, tuan-puan, bila kita tengok, ya, sebab saya mengenalilah, ya, keluarga ini. Bila tengok pada isteri kedua, Masya Allah, ya, dia ada banyak, macam nampak ada banyak kelebihan dari sudut sijil, ya, macam-macam lah level pengajian, ya, kemahiran-kemahiran. Tapi Masya Allah, tuan-puan, ya, ketika mana musim haji, kita orang pergi haji, Ustazah pun sama masa tu dengan rombongan tersebut. Masya Allah, ya, tuan-puan, isteri yang kita kata cerdik yang nombor 2 tadi, bila dia hantar suami tu tak sihat masa dekat Mina, ya, bila hantar dekat khemah tu, dia nak balik ke khemah dia tak tahu jalan. Padahal cerdik dah tu. Ya, tapi tak tahu jalan, memang sesat lah. Jadi terpaksalah minta tolong ada pakcik-pakcik yang lain, tolong tunjukkan saya kat mana lah khemah saya. Pakcik tu bagi tahu, sebenarnya setiap pagi ada seorang wanita, ya, tadi wanita yang kita kata isteri pertama yang pendiam, yang tak tinggi pendidikan, tapi setiap pagi ada seorang wanita yang datang awal subuh lagi kat depan khemah ini menanti baju-baju kotor suami dia dan membawakan air panas untuk suami dia. Ya, dan dia sebenarnya tak adalah, dia seorang yang penakut. Macam mana dia boleh ingat jalan antara khemah dia ke khemah suami dia tiap-tiap hari? Dan Masya Allah, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Apa kata, ya, isteri yang kedua ni kata, Masya Allah, Ustaz pun selawat dengan dia, takut yang tu masuk syurga dulu kot. Maknanya sebenarnya dia punya moral of the story-nya kena tengok baik-baiklah, ya. Moral of the story-nya ialah setiap kita ada peluang untuk menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau kita lemah di sini kita akan hebat. Ya, di sini kita akan lebih mantap. Seperti mana isteri tadi menunjukkan, ya, mungkin aku tak ke depan, ya, tak keluar ke masyarakat, tapi Masya Allah, diam-diam dia khidmat kepada suaminya dengan sebaik-baik wajah yang dia boleh lakukan. Ya, Masya Allah, tuan-puan, bangkit dari kegagalan,
Allah bersama-sama dengan kita. Wallahu a'lam. Maknanya moral daripada cerita tadi, kita berkhidmat dengan apa yang kita ada. Ya saya Ustaz. Bukan moral tadi kita carilah dua wanita. Belum lagi, bukan, Ustaz, bukan, belum. bukan itu. Saya kurang komen. Gurau sahaja. Baik. Saya tak tengok ni. Pada minggu lalu kita telah pergi menjalar pada masyarakat nak bertanya tentang soalan Hari Wanita. Jom kita tengok apa soalan yang dirakamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusra binti Muhammad Azhar daripada Kompleks Nasrul Quran Putrajaya. Saya ada satu soalan untuk Ustazah. Soalannya, apakah saranan dan tips, mungkin Ustazah boleh share tips macam kepada wanita-wanita sekarang supaya wanita sekarang menjadi wanita moden yang dikehendaki Islam, wanita yang berfikiran progresif, aktif, berpendidikan, berfikiran global, dalam masa yang sama mengambil peduli, mengambil tahu isu-isu masyarakat, tetapi akhlak dan imannya masih terjaga. Itu sahaja dari saya. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Yusra. Ini soalan ni kena dengan visi dan misi Kementerian Pembangunan Wanita. Nak melahirkan wanita yang progresif, kreatif, berdaya maju, tapi pada masa yang sama menjaga maruah diri dan akhlak diri. Ustazah, sila komen. Allahu Akbar, subhanallah. Terima kasih, soalan yang sangat baik. Namun saya nak juga kepada semua wanita, sama ada yang berkejaya ataupun tidak, subhanallah, sama ada dia seorang suri rumah. Sebenarnya suri rumah kalau dalam bahasa Arab, Ustaz, suri rumah dalam bahasa Arab apa istilah dia? Rabbul Bait. Rabbatul Bait, kan? Ia memberi maksud pengurus rumah tangga. Jadi kita, bahasa kita suri rumah. Kalau orang putih, Ustaz jangan buat malu Ustaz. Orang putih, Orang putih kita panggil housewife. Betul tak? Saya malam-malam cakap Arab. Oh, subhanallah. Okey, very. Jadi housewife maksud dia isteri rumah. Bahasa kita suri rumah. Tapi istilah bahasa Arab sangat tepat. Rabbatul Bait, pengurus rumah tangga. Jadi kalaulah suri rumah sepenuh masa ditanya kerja apa? Saya adalah pengurus hal ehwal domestik. Pengurus dalaman, subhanallah. Sebenarnya sama ada wanita itu suri rumah ataupun berkejaya di luar rumah, dua-duanya bekerja. Bekerja di rumah, bekerja di luar rumah. Bahkan wanita itu memegang pelbagai portfolio. Ustaz ready ni, ada peluru lepas ni. Okey, subhanallah. Wanita menteri keuangan, menteri perpaduan, anak-anak bergaduh, balah ayah ke mak akan mendamaikan. Kita sabar. Kita sabar. Okey, sama. Masya Allah. Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan, Menteri Keuangan, Menteri Pelancongan, Sumber Manusia, Menteri Alam Sekitar pun, jaga alam sekitar, rumah tangga, Perdana bersih. Menteri kadang-kadang. Kadang-kadang Perdana Menteri diambil jawatan tu. Subhanallah. Allahu Akbar. Bagaimana ya seorang wanita, memang Allah beri fitrahnya begitu, cara berfikir mampu, bercabar-cabar dan sebagainya, Masya Allah. Sebab itu tidak ada pun istilah wanita first class, second class dan sebagainya. Dan di sisi Allah tidak ada perbezaan kamu bekerja ataupun tidak. Kerana Allah dah sebut jelas di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di kalangan kamu adalah orang yang paling takwa, yang paling mulia di sisi Allah. Allahu Akbar. Ada orang melalui jawatan dia sebagai suri rumah, pengrumah tangga, dia jadi wanita yang takwa, maka dia paling mulia di sisi Allah. Ada wanita yang berkejaya, jadi pemimpin, sibuk di luar rumah, lalu dia tetap menggunakan medium dia sebagai jawatan dan sekian, sebagai takwa kepada Allah, maka ia adalah wanita yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Saya ingin membacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana menyebutkan tentang kedudukan wanita berada di rumah ini berdasarkan hadis riwayat Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Alaikunna bil bait fa innahu jihadukunna. Hendaklah di kalangan kalian para wanita berada di rumah, kerana itu adalah jihad kalian. Dalam buku ni Buya Hamka berbicara tentang wanita, subhanallah. Disebutkan tentang ada dua orang wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertanya, wahai Rasulullah, aku adalah wakil daripada para wanita sekalian, ingin bertanya kepadamu ya Rasulullah,
Dan soalan wanita ni hampir sama. Lelaki keluar berjihad ya Rasulullah, pahala jihad sekian-sekian. Lelaki keluar bekerja ya Rasulullah, pahala cari rezeki sekian-sekian. Lelaki pergi melakukan dakwah, subhanallah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, wahai wanita, dan jawablah, sampaikanlah jawapanku ini kepada semua wanita yang mewakilkan soalan ini kepadamu. Katakanlah kepada wanita kesetiaannya kepada suaminya, berbakti dia kepada suaminya, dan juga apa yang dia lakukan, ketaatannya sebagai wanita ketika berada di rumahnya, menyamai pahala lelaki-lelaki yang sedang berjihad di jalan Allah, menyamai pahala lelaki-lelaki yang sedang melakukan dakwah. Subhanallah. Apabila wanita-wanita di zaman Rasulullah mendengarkan kalimah ini, masing-masing bergembira dengan mengucapkan kalimah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan mereka menempuh perjuangan sukar dan sebagainya menjadi seorang wanita di rumah ataupun di dalam rumah dengan bahagia. Masya Allah. Tadi soalan tu kan Ustaz Hariri tanya bagaimana wanita nak jadi progresif, lagi inovatif, lagi proaktif, produktif, semualah dan adik-beradiknya. Jadi biasanya kita lihat wanita begini, wanita sinonimnya berkejaya. Tapi kita subhanallah kena melihat, walaupun anda suri rumah, anda pengurus rumah tangga, mesti menuntut ilmu, mesti ada penampilan yang baik. Bukannya bila suri rumah, kampung rumah tangga saya suri rumah je. Tidak. Dan saya nampak hari ni ramai wanita subhanallah bila kita tanya, doktor ke? Tak, macam doktor. Saya suri rumah Ustazah. Memang doktor, merawat anak-anak. Subhanallah. Kadang tu nampak gaya cikgu. Kita kan kadang-kadang nak menyapa orang kan begitu. Macam cikgu. Tak, cikgu lah mengajar anak. Subhanallah. Allahu Akbar. Begitulah muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Mudah-mudahan kedudukan apapun kita, jadilah wanita salihah. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata', dunia perhiasan yang indah, wa khairu mata'iha, dan perhiasan yang terindah al-mar'atu salihah, wanita yang salihah. Inilah wanita yang berkaliber, yang ada proaktif, produktif semua yang kita sebutkan, iaitu terletak pada ciri-ciri wanita yang salihah. Wallahu alam. Tadi mula-mula saya nampak macam wanita ni multi skill tu salah Tapi ada kalanya nampak macam gila kuasa pun ada. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Baiklah, kita sudah sampai di segmen kesimpulan blok akhir Forum Perdana Wali Islam. Saya nak mulakan dengan Ustazah Asma terlebih dahulu untuk buat kesimpulan. Silakan Ustazah. Subhanallah, tajuk kita pada malam ini tentang mencari Khadijah. Marilah sama-sama wahai para wanita salihah sekalian, kita mencari inspirasi, akhlak dan juga kisah Sayyidatina Khadijah dalam diri kita. Kepada wanita berkejaya pada tubuh badan Sayyidatina Khadijah, ada contoh bagaimana wanita berkejaya yang bijak menjaga dirinya, mentaati segala perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Dan pada Sayyidatina Khadijah juga menjadi satu inspirasi kepada wanita yang hebat. Seorang ibu memiliki 9 orang anak. Subhanallah. Bukan mudah, tetapi Sayyidatina Khadijah menempuhnya dengan sabar, dengan redha, dengan bersangka baik dan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan wahai para suami sekalian, didiklah isteri anda. Jadi kalau hadiah yang istimewa buat anak-anak anda dengan mendidik isteri kalian menjadi ciri-ciri sifat-sifat semangat sebagaimana ibunda kita Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Wallahu alam. Subhanallah. Terima kasih bagi Ustazah. Silakan bagi Datuk. Bismillah, Alhamdulillah. Sahabat-sahabat semua, kita telah mendengar tentang Khadijah. Khadijah bintu Khuwailid berkorban tak harap nama, memberi tak takut miskin, berjuang tak bimbang lelah, hidup untuk mati dan mati untuk hidup kembali. Beliau lebih rindu dengan apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di tangannya. Sebab itu beliau boleh berikan harta yang ada di tangannya, sehingga beliau bertanya, apakah tulang belulangku laku untuk kuberikan untuk perjuangan Islam. Masya Allah tuan-puan, beliau adalah
seorang isteri yang sangat dikasihi oleh Nabi SAW, hingga Nabi menyebut, inni qad ruziqtu hubbaha, sesungguhnya aku telah direzekikan cintanya. Tuan-puan, ambillah Khadijah sebagai inspirasi pada kasihnya, pada takwanya, pada ikhlasnya, pada tauhidnya, dan pada semua dimensi yang telah Khadijah tunjukkan kepada kita semua. Mudah-mudahan ia sekarang yang ada dalam fikiran kita, hati kita, ikon terbaik untuk kita selalu menyorot kisahnya, mencontohinya. Bukan kami berdua, bukan siapa-siapa yang ada di luar sana yang masih belum pasti bagaimana akan jadi pada hidup kita semua, tapi yang paling terbaik adalah Khadijah Al-Kubra yang memang telah dijamin oleh Allah Azza wa Jalla sebagai penghulu wanita syurga. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi Datuk dan juga bagi Ustazah yang telah membuat kesimpulan. Baiklah para hadirin sekalian, mari kita lihat nota 3 kesimpulan yang telah kami sediakan. Terima kasih kami ucapkan kepada penganjur kami iaitu Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan juga Bank Islam Malaysia Berhad, JAKIM dan juga RTM yang telah menganjurkan forum pada malam ini. Para hadirin sekalian, sastra Melayu banyak memuji tentang keindahan wanita. Semakan saya ada kurang lebih 25 peribahasa memuji wanita dan ada 21 bidalan Melayu memuji wanita. Katanya, rambutmu ikal mayang, hindungmu mancung bak seludang, pipimu bak pauh dilayang, matamu bersinar bak bintang. Jalannya melamar cinta, suaranya melempar rindu, matanya melirik syahdu. Namun semua ini tiada makna bagimu jika tiada iman dan tiada malu. Contohilah Khadijah, selamat hidupmu. Kerja rumah kepada seisi keluarga, sempena hari wanita. Jom kita tadabbur, kenali Khadijah binti Khuwailid. Kenalkan isterimu dan anak-anakmu siapa ibumu, iaitu Khadijah. Mudah-mudahan hari wanita ini bermakna pada kita semua. Selamat Hari Wanita. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.